kemenangan. La 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 la, kejo yo kejo. La 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 la, hanya pada Mika. La 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 la, untuk kemenangan. Kejo yo kejo. Hey, lanyak tema batu boya. Dalam tu ada ular besar. Kalau jadi batu, itu kecil nampak kan ular. Mungkin tak tahu zaman dulu kan. Dan gua tu ala dulu kata ada sumpah-sumpah macam ni kan. Jadi apa yang dalam tu semua jadi batu. Dalam kitab pun ada katakan Sang Kelembar ni. Bukanlah pula tak ada pula. Tapi kalau ikut cerita dalam kitab ni katakan Sang Kelembar ni lubuh dia pasal dia ni bila datang ke dunia ni dia suka jadi batu. Di tegar dia tu ada ke dia apa gajah ke apa orang ke itu kita tak tahu. Tapi gitulah. Macam Sang Kelembar dekat Gunung Ceruh, Gunung Mak Surat. Macam Gunung Ceruh tu. Itu semua cerita macam legenda dan semua tu. Dulu tu raja-raja kita duduk mata-kata. Bukan ada lagi istana ke apa, tak ada. Hanya tahu wujud gunung tu je lah kan. Pernah masuk, pernah kata orang kalau zaman-zaman berbudak dulu kan, remaja dulu memang macam tu lah. Selalu kita masuk tapi tak tahu apa-apa sejarah dia, tahu-tahu kan. Ular batu, apa ni gajah batu. Lepas tu adalah boya batu, macam-macam macam tu. Bila istana raja tu, dia orang ni sampai katakan Gunung Mak Surat, dia orang ni macam nak buat perkahwinan ke apa ke, orang raja-raja dulu, dia panggil keluarga. Kita buat kamu tu macam mana nak dirikan balai, nak buat apa ni semua. Tahu macam mana? Dia orang ni dia macam bersorak lah. Orang ni sorak buat apa, orang ni mensorak buat apa, berimpun maksudnya. Itu Macam Gunung Mak Surat tu, di sini di dalam tu, Gunung Lang, tu kira kawasan ini dan semua tu. Masa dulu tak adalah besar sangat. Macam Gunung Lang tu pun tak adalah macam sekarang ni. Contoh hutan, sini pun hutan ni, ini baru je lagi tolak ni. Dia datang Sang Kelembar punya cerita. Ini dalam punya cerita ni katakan orang pakai kurun. Kita nak mengesahkan Kampung Kebayang, kita kena lihat 3 bukti utama. Ialah kubur pusara-pusara yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, sungai, kintar yang mengalirkan yang menghasilkan ikan, basuh, dan satu lagi tandanya adalah gua batu kapur.
satu hari dia pun menyusah lah nak buka daerah lagi. Dia pergi naik sungai menyusah ke hulu. Sungai Kinta kan. Daripada Kampung Gajah tu, dia bahtera dia dengan askar-askar dia pergilah ke utara kan. Daripada Kampung Gajah lagi naik ke atas sampai Tanjung Tualang, sampai ke Batu Gajah, sampai ke Kuala Pari. Dia tak nampak apa pun kan. Sampai Kuala Pari, dia sampai ke Pakan Lama kan. Sampai dekat ada gunung pula kat Gunung Curah kan. Dan Gunung Curah tu dia nampak ramai orang mandi lah, terjun lah apa kan Gunung Curah ni. Lepas tu dia pergi ke atas lagi. Dekat Kepayang ni, dekat jembatan tu ada pelabuhan pula kan. Pelabuhan memang ada pelabuhan ni dulu kan, Kepayang tu. Tu banyak. Jadi tak apalah cerita pelabuhan kan. Pelabuhan tu dia pun turunlah daripada bahtera tu dengan askar-askar dia. Sama ketua tu kan. Budak-budak ramai lah. Nanti kami cari ketua kami ada tok batin sini kan. Baca dah tengok sama dah. Baca dah nanti ofisi sini orang besar baca kan. Baca yang Sultan Perak kan. Dia dah turun tu. Dia turun tu. Budak-budak ramai lah. Tarik tuk kan. Tarik tuk ada orang dompak sama tuk. Ni saya tanya saya yang pakai banyak cantik, pakai besar punya tu kapal kan. Askar-askar semua ada. Yalah nanti aku tengok sama orangnya. Aku pun tidak biasa. Jadi aku tok batin mesti bertanggungjawab tengok siapa itu. Takut orang baik ke orang jahat. Jadi jumpalah. Ya, kamu ke apa sini tok batin ketua perkampungan sini? Ya, saya. Berapa lama kamu sudah jadi ketua tok batin sini? Saya sejak saya tok nenek bapak saya, kami orang darat sini. Memang saya jadi tok batin lah sekarang kan. Jadi bila dah dia Sultan dah berjumpa dengan tok batin, Sultan nak lantik dia jadi OBZ. Dia tengok pula orang besar jajahan kita. Dia tengok pula agama apa dia punya budaya, orang jenis apa, boleh ke dia percayai kan. Tapi tuanku dah melihat bahawa boleh dilantik orang ini, orang darat ni, kerana dia dah ada sistem susah galau dia. Dia sebagai ketua, dan tok batin yang berada di gugusan Batu Kapur ni, di sekeliling kita ni, sudah ada sistem atau hierarki. Dia sebagai tok batin, dia sebagai mengawinkan anak cucu dia, dia sebagai pawang, dia pun sendiri boleh menghukum, dan dia pun ada komiti-komiti dia mentadbirkan kawasan gugusan Batu Kapur ni. Bila dah tuanku dengan bala tentera dah berjumpa, dan orang tua ni tok batin ni sangat pandai ambil hati, maka tok batin ni tadi yang duduk di sekitar Kepayang tadi, yang jumpa tuanku di tepi Sungai Kinta tu, menamakan dirinya sebagai Tok Tegak. Panglima Kinta yang pertama ialah Tok Tambak ya. Okay, Tok Tambak ada dua anak, dia pecah dua, satunya di Paloh, Tok Saga, dan di Kepayang ialah Tok Rumbia, Saga dan Rumbia. Ini nama Melayu lah, betul nama Melayu.
Dari situlah yang Saga ni, mana dia dari keturunan dari Tok Saga ni ialah Datuk Panglima Kinta yang digelar sebagai Pasak Paloh. Sementara di bawah Datuk Rumbia ni ialah Pasak Kepayang. Contoh ataupun bukti penting di situ ialah Tok Rumbia pusaranya ada di kawasan Masjid Kepayang, dan anaknya Tok Ghaffar tak ada pusara di situ kerana beliau ditakdirkan sebagai hilang di jalan, dan ada legenda itu sendiri di sebalik itu. Anak kepada Tok Ghaffar ni sendiri, iaitu Tok Ngah Jabar alias Tok Gemuk. Beliau ni saya perhatikan pusaranya ada di Kepayang. Kita dulu belajar history tu, yang kita tahu tentang Pangkor Treaty lah. Pangkor itu asasnya. Tapi kita, zaman saya, bila saya belajar history, saya tak tahu semua ni. Yang saya tahu semua ni Commonwealth history. Sikit-sikit di India, Indian Mutiny, sikit Indian Mutiny. Jadi serupa juga dengan apa yang berlaku di Malaysia ni. Kalau di Pahang, Tok Bahaman, Tok Gajak, Mak Kilau sebagai pendahaka. Itu konsep dia tu. Jadi dalam konteks yang sama, kalau kita perhatikan penulisan oleh orang Barat, Datuk Maharaja Lela, Saga, Gemuk dan lain-lain, semuanya adalah pendahaka. Bila orang putih masuk, orang putih buat perjanjian di Pulau Pangkor lah. Dia pun datang ke Perak ni, dia tengok daerah-daerah apa semua, dia letak DO kan. Di samping ada OBJ, dia letak DO, dia letak orang putih je lah. Dia pun cara kasar man. Datang pun cara kasar kan. Kasar pada orang Melayu, kasar pada. Jadi Tok Maharaja Lela yang berkuasa di wilayah Perak, Tok Saga dengan Raja Abdullah apa ya, aku lagi tak ingat, telah menentang British kan. In fact, dalam satu penulisan saya terbaca, almarhum Sultan Idris pernah ditanya oleh pemberita, apa tuanku fikir tentang our ambassador in UK. Ambassador maknanya di situ, iaitu tuanku jawab senang je. To me, is our hero. Dia bus jatuh dalam sungai, masa nak timbul balik, Tok Gemuk lah mengatakan kepada Kuntum, apabila timbul balik kau Kuntum, kau lebah dengan perang kau. Jadi soalnya di sini Tok Gemuk di mana kedudukan beliau, adakah beliau terlibat atau tidak terlibat. Mengikut rekod yang kami selidik dan juga rekod daripada penulisan British ke London, memang Tok Gemuk pun terlibat di dalam perbicaraan yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati cuma 3 orang tu saya, Datuk Maharaja Lela, Datuk Saga dan saya lupa dah sama pandak tu, termasuk Kuntum. Kuntum sebenarnya ialah orang suruhan, tapi yang terbukti oleh mahkamah mengatakan
Datuk Mahathir lah dia yang mastermind. Apabila Datuk Mahathir mastermind, Tok Gemuk pun terlibat. Bala tentera British bersiap sedialah untuk menyerang golongan-golongan pemberontak. Dan pemberontak itu ialah Jalalah Tok Sagor. Habis dia semua lari sampai ke Kepayang. Apabila pembunuhan telah berlaku di Pasar Salah, jadi yang lari ni semua lah dengan keluarganya, apa yang berkaitan dengan ini dengan keluarga Datuk Merajalela, lari ke Kepayang. Yang bawa itulah melindungkan Datuk Merajalela itu adalah Sultan Perak. Apabila British mengejar Merajalela dan Datuk Sagor, Tok Parlimen Kenta tahu asal-usul Merajalela dan Datuk Sagor adalah orang Aceh. Mereka berdua datang dari Aceh dan mereka adalah asal-usulnya Lanu dan datang memberi urutan pada Sultan supaya mereka dapat mentahbis sebahagian pada negeri untuk mengutip cukai. Jadi bila British datang mencari kedua-dua orang tadi, Sultan Belud kepada British, OBJ ataupun orang besar Jahan Kinta tidak hendak memberi perlindungan ataupun menyokong Merajalela dan Datuk Sagor. Juga saya yakin ianya bukan datangnya dari orang kaya sendiri, sebenarnya Sultan sendiri pun terlibat. Itulah sebabnya apabila tragedi yang berlaku di Pasir Salah, apabila trial demi trial dilakukan, Sultan ketika itu sendiri pun telah dijatuhkan hukuman buang negeri. Masa dulu, sistem tanah tak ada bergerak. Jadi British datang. British datang. Pergi ke kampung-kampung. Setiap rumah tu ditanya, mana tanah kamu? Mana tanah kamu? Mana tanah kamu? Kan? Jadi, ambil pendek cerita lah ya. Dia nampak perkampungan di Kepayang. Maka di Kepayang tu dulu untuk Parlimen Kenta ataupun bangsa Kinta. Jadi tahun 1980 dulu semuanya orang keturunan. Bila ada rumah tiap satu, British suruh sukat. Sukat setiap tanah. Kata sini tanah satu, tanah 5 ekar ni milik Mamat. Jadi dia buat satu geran. Dikata satu geran itu mewakili satu lot dengan keluasannya sendiri. Jadi semasa itu saya masih ada lagi di masa itu, umur saya dalam belasan tahun. Kecil-kecil lagi lah, bukan belasan tahun. Umur saya 7-8 tahun lah, ingat-ingat lupa rasanya. Apabila datangnya Datuk Gantang, iaitu Haji Abdul Wahab bin Tuh Muda, pada datang kampung ni. Jadi dia telah beritahu Datuk saya, iaitu Pandai Ali bin Kanajahit, mana sepupu lah. Kanajahit tu dia ada connection lah lalu dengan bapa dia. Jadi dia sarankan pada Datuk saya, katanya Pandai lebih baik kampung dia jadikan Malay Reserve. Kalau jadikan satu gram putih, jadi takut orang Melayu dipuk lari hilang. Jadi dengan Tok saya pun bersetuju atas saranan oleh Tok Parlimen Gantang.
tarikh geran di Kepayang tu tahun 1890. Maknanya seawal mana British datang, di situlah geran pertama tanah-tanah di Kampung Kepayang. Tanah Rizal Melayu ialah geran dicop, tak boleh jual pada bangsa asing. Walaupun tanah geran milik Rizal, tapi bila dah ditukar status dari pertanian kepada perumahan, lot-lot perumahan tu masih boleh dijual pada sini, pada bangsa asing. Saya tahu lebih kurang Tan Rais. Tan Rais, lepas Tan Rais itu Kuluk Husin. Lepas Kuluk Husin, Panda Ali. Lepas Panda Ali, Haji Harun Bakar. Lepas itu Tuan Mahmud. Tuan Mahmud saya. Kita ni sebelum datang Islam, kita amal animisme, kemudian Hindu, baru Islam. Jadi amalan-amalan yang tu banyak terbawa tau. Jadi masa saya kecil, saya ingat selalu pergi nyeberang sungai ni ke sini, mak bapak saya lah, mak saudara, tok saudara dah buat tu. Letak kat kubur ni. Ya, sekarang ni baru kita tahu syirik. Oh, Masya Allah. Lagi satu dulu, kita kalau ada mandi safar. Bulan Safar tu dia katakan kalau mendatangkan bahaya bencana. Jadi ikatlah tulis-tulis benda Arab dalam tu, tapi benda doa wallahualam, ikat pada buluh itu, cak kat sungai tu, kita mandi kat hilir tu. Orang duduk Jepun tu, lalu makcik panggil tu. Oh, hayo go zaimash. Ais katanya dia anggut. Kita tahu dia sikit anak tanah tak tahu cakap banyak, cakap Jepun tak tahu banyak. Bukan tak tahu, dia lupa. Itulah. Mana dapat pergi kompang. Awak-awak gigi. Belum lagi siap. Dia macam malu. Tapi inilah satu-satu rumah yang lama yang duduk di rumah. Rumah ni pun rasanya lebih kurang 60 tahun. Tahu buat sangkak tak? Sangkak ni, buluh macam tu pen. Dia buluh, dia pecahkan buluh tu sini, jadi kembang macam tu. You buat ikat macam tu. You tahu sangkak namanya tak? You tahu apa ni daun ke benda dalam apa ni daun pisang. Kemudian you tahu bulu kuning, you tahu telur. Orang dia dulu syirik punya perbuatan. Betul. Itu sabit kuburannya tu, ambil tanah ni timbul. Masa itu gajah semua korek. Buat tinggi-tinggi dia tak korek. Itu kata dia orang tu. Tapi dulu sini semua pokok durian semua dulu. Kat belakang kan, kat rumah sewa Cik Tun tu, semua pokok durian dia tu. Dan ni awak kena beli durian pula. Betul. Kita jual tu satu hari kita boleh dapat 2 kilo. Dia ni 1 kilo 1 tong susu. Dah siap cuci. Sebelum cuci tu hitam macam marang. Bila kita cuci tu bila kita cuci bulat je gitu maksudnya, dia ketengah aja dia punya dia punya tanun ni tu lah, tanduk tu. Kita kau boleh buang. Ambil yang merah coklat. Biji tu. Lepas tu kan kami kecil kan datang ini, bila cuci sekolah datang ini, mak jual durian. Dulu durian RM3. RM3 yang besar tu RM4. Sekarang ni beli ganya RM20 pun ada je. Mahal. Minum lah. Minum makan tu malu. Kampung lama, kampung tertua. Dah turun-menurun dah dalam bandar pula tu. Susah nak cari satu-satu kampung duduk dalam bandar, kawasan dia semua dekat-dekat. Hospital dekat, stadium dekat, apa-apa kita nak pergi beli belah pun dekat.
Kepayang kalau ikutkan sekarang ni ada salah satu kampung yang asalnya yang tinggal kot. Kalau kampung tradisional lah kalau yang tinggal kan. Lagi satu kalau boleh kekal lah kan sebab majoriti orang kita kat sini. Lagi satu yalah untuk environment sebagai kampung ni memang sesuai. Kalau kita semua nak membangun je masalah ke kan. Kampung ni memang yalah dah selama duduk meletak kat sini dari dulu sampai sekarang memang okey lah kan. Kampung yang ni lagi lah yang boleh kekal dengan ada lagi kawasan-kawasan untuk pertanian dia, untuk peternakan ikan ada sini kan. Dia okey lah kalau dia membangunnya nanti Allah alam lah kan. Tak apa nak ni kan. Sebab ni kampung lama-lama tak boleh. Ini jalan yang satu-satunya jenis kampung. Mana ada lagi. Jadi kalau dia orang nak ambil buat perumahan, rasanya tak setujulah. Tapi bagi saya tak setujulah. Lebih baik cantik. Orang Melayu kita ni bila lagi? Masa ni lah kita nak tunduk orang Melayu kita ada kampung. Pada mula bila sebut kampung Kepayang, saya pun naik rasa keliru juga sikit. Kerana setengah orang kata Fair Park. Bila sebut Fair Park dah tak ada, dah hilang dah takrif kampung tu. Sebagai contohnya, kita guna iktibarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat lain. Kalau gereja di mana lah. Saya rasa ada Pulau Sarawak baru ni Green Acres di Batu Gajah ya. Kerana perkuburannya dijaga dengan begitu rapi. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Saya fikir sebagai orang Melayu yang ingin melihat kampung Melayu di Kepayang, jangan terlepas kepada orang lain. Kalau nak maju, biarlah maju sebagai kampung Melayu tulen dalam bentuk moden. Ingat, kalau biarkan begitu saja, boleh orang boleh majukan ke kampung Kepayang, saya no problem saya rasa. Kalau terlepas kepada pihak swasta, habis. Yang nampak ya? Jadi kalau nak dimajukan, kena ada give and take. Jadi kita jagalah itu ya. Minta. Bagi saya lah, saya mohonlah kepada kerajaan negeri sendiri. Di sinilah saya rasa benda yang perlu dimainkan peranan betul-betul. Kita bukan setakat menjaga, kita menaikkan imej apa ni, pejuang-pejuang bangsa kita yang menaikkan kita dulu. We give due respect to the people that has shaped the district of Kinta to such a glamorous district. Perak aman jaya. Kau nak jaya, kena aman dulu. Kau tak aman, mungkin tak berjaya juga. Kalau rintihan-rintihan di bawah ni tak betul-betul digabungkan.